Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya Zulkifli bin Ibrahim, pelajar ijazah sarjana muda pengurusan awam daripada Universiti Utara Malaysia UMPS, Cawangan Kota Kinabalu, Sabah. Pada kali ini saya akan membentangkan tugasan individu bertajuk dasar awam, dasar keselamatan negara. Dasar keselamatan negara. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan serta berteraskan kesepaduan rakyat, wilayah, kerajaan, kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa. Kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan negara sentiasa dilindungi dan terus dipelihara. Keselamatan negara Malaysia merujuk kepada suatu situasi bebas daripada sebarang ancaman terhadap nilai-nilai teras negara sama ada ianya ancaman daripada dalam ataupun luar negara. Dasar Keselamatan Negara atau DKN digunakan sebagai dokumen utama dalam menghadapi berbagai ancaman keselamatan yang semakin dinamik dan kompleks. Melalui DKN ini, pelaksanaan strategi utama akan dapat memastikan nilai-nilai teras negara dipertahankan seterusnya, menjadikan Malaysia bebas dari segala bentuk ancaman, bukan sahaja yang bersifat fizikal, malah juga ancaman bukan fizikal yang mempengaruhi dan merosakkan pemikiran rakyat. Nilai-nilai teras Malaysia. Nilai teras 1, kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah merupakan teras kepada kestabilan dan keselamatan sesebuah negara. Kewujudan Malaysia sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang merangkumi negeri-negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu dan wilayah-wilayah persekutuan hendaklah dipelihara dan dikekalkan. Kedaulatan Malaysia juga merangkumi perairan laut di wilayah dan hak-hak kedaulatan ke atas zon maritim Malaysia selaras dengan undang-undang antarabangsa yang berkaitan. Malaysia perlu melindungi dan mempertahankan kedaulatan keutuhan wilayah dari ancaman dalam dan luar negara. Nilai teras kedua, kestabilan sosiopolitik. Kestabilan sosiopolitik adalah penting dalam mewujudkan suasana aman dan harmoni di kalangan rakyat Malaysia. Kerajaan bertanggungjawab untuk menjunjung demokrasi, berparlimen, raja berperlembagaan, kedaulatan, undang-undang, keluruhan perlembagaan, menghormati dan menjamin hak-hak asasi rakyat berdasarkan perlembagaan persekutuan. Pada masa yang sama, rakyat yang bertanggungjawab untuk mendukung dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan keamanan dan kestabilan negara. Prinsip-prinsip tersebut perlu dihormati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kefahaman politik, agama, etnik, asal-usul dan status sosial. Nilai teras ketiga, kesepaduan nasional. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik, budaya, agama. Kesepaduan nasional merupakan teras kekuatan dan keselamatan negara. Kesepaduan negara akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Dalam hubungan ini, pemila perpaduan bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia terletak kepada kesatuan rakyat pelbagai kaum untuk hidup saling faham memahami, bertoleransi, menerima kepelbagian antara satu sama lain dan memahami kontrak sosial yang menjadi tunjang kesepaduan rakyat Malaysia dan menghormati hak-hak asasi manusia berteraskan kepada perlembagaan persekutuan. Nilai teras 4, tabir urus yang baik. Tabir urus yang baik juga merupakan teras penting keselamatan negara. Ia bukan sahaja melibatkan sektor kerajaan tetapi juga swasta. Ini kerana tabir urus yang baik akan membolehkan sesebuah negara tersebut dapat melaksanakan dasar-dasar yang digubal, mengurus sumber-sumber negara dengan cekap dan berkesudahan, mendapat pengiktirafan antarabangsa dan memenuhi ekspektasi rakyat. Tabir urus yang baik antara lain meliputi integriti tinggi, tiada rasuah, jujur, amanah, adil,
saksama, tulus, bertanggungjawab dan sebagainya. Nilai teras kelima, keutuhan ekonomi. Keutuhan ekonomi bermaksud negara mempunyai ekonomi yang mampan serta berdaya tahan terhadap ancaman-ancaman berkaitan ekonomi dari dalam dan luar negara. Ekonomi yang tidak kukuh akan menjejaskan kestabilan negara akibat kemiskinan, pengangguran dan rasa tidak puas hati di kalangan masyarakat. Keutuhan ekonomi juga melibatkan penyertaan pemilikan, penglibatan dan penguasaan rakyat Malaysia dalam memastikan kelangsungan ekonomi negara ini. Selain itu, pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan keadaan sosial adalah faktor penyumbang kepada pengukuhan tahap keselamatan negara dan kepincangannya berpotensi mengancam keselamatan negara. Nilai teras 6, keadilan sosial. Keadilan sosial adalah teras penting dalam memastikan keselamatan negara. Pelindungan hak asasi manusia bagi setiap rakyat Malaysia adalah selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. Semua rakyat Malaysia termasuk daripada golongan minoriti hendaklah sentiasa dilindungi dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Nilai teras ini mestilah dipertahankan selaras dengan Perlembagaan Persekutuan dengan mengambil kira taraf kemajuan sosioekonomi kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan, peruntukan-peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang memberikan pembelaan kepada golongan memerlukannya akan terus dilaksanakan. Walau bagaimanapun, prinsip keadilan sosial ini bukanlah landasan bagi mana-mana pihak untuk membuat tuntutan yang keterlaluan sehingga mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Nilai teras 7, pembangunan mampan. Pembangunan mampan adalah pembangunan yang memenuhi keperluan semasa serta masa hadapan bagi mencapai keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar. Aspek keselamatan perlu diberi keutamaan dalam setiap perancangan pembangunan bagi memastikan kelangsungan sumber-sumber negara, kesejahteraan rakyat dan keperluan generasi akan datang terpelihara. Pembangunan yang tidak seimbang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan demografi negara. Teras 8, keselamatan rakyat. Perkembangan idea dan persekitaran keselamatan dunia menyaksikan perubahan daripada pendekatan keselamatan berpaksikan negara kepada pendekatan keselamatan berpaksikan insan, kesejahteraan, kebajikan dan hak-hak rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan perlu dilindungi dan dijamin oleh kerajaan. Pada masa yang sama, hak-hak negara juga perlu didukung dan dipertahankan oleh rakyat dengan penuh semangat patriotik dan rasa tanggungjawab terhadap keselamatan dan kelangsungan negara. Teras ke-9, pengiktirafan antarabangsa. Sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali Malaysia selama ini telah menjamin pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik dan keselamatan yang berterusan dengan kuasa-kuasa besar serantau dan antarabangsa. Strategi diplomasi dua hala dan pelbagai ala yang dirangka secara menyeluruh disokong oleh penyelaksanaan dasar hubungan luar yang konsisten. Semenjak kemerdekaan negara telah mewujudkan imej yang positif di peringkat antarabangsa sekaligus menjamin pengiktirafan berterusan terhadap kedaulatan dan kepentingan negara. Strategi utama. Berikut adalah strategi utama dalam dasar keselamatan negara. Strategi yang pertama, mendukung Perlembagaan Persekutuan. Kedua, memelihara kedaulatan wilayah. Ketiga, mengukuh keutuhan wilayah. Keempat, memperkasa keupayaan dan kesiagaan pertahanan dan keselamatan. Kelima, memperkukuh jaringan perisikan. Keenam, mengukuhkan sistem dan institusi negara. Ketujuh, mengukuhkan perpaduan nasional. Kelapan, merampatkan jurang sosioekonomi. Kesembilan, perpaduan melalui pendidikan. Kesepuluh, memupuk semangat jati diri. 11, membina ketahanan ekonomi. Ke-12, membudayakan nilai integriti.
13. Melaksanakan pelembagaan mampan. Ke-14. Mengurus sumber-sumber negara secara cekap. Ke-15. Menjamin hak asasi rakyat berdasarkan pelembagaan persekutuan. Ke-6. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ke-17. Mengukuhkan keselamatan dan ketahanan cyber. Ke-18. Memperkemas pengurusan dan kawasan migran. 19. Mengukuhkan kerjasama serta ringkasan daripada dasar keselamatan negara ini ialah walaupun bentuk perubahan yang berlaku kepada landscape keselamatan domestik serantau dan antarabangsa pada masa hadapan, kerajaan hendaklah memastikan keselamatan dan kelangsungan negara terus terjamin melalui pelaksanaan dasar dan strategi-strategi yang terkandung dalam DKN. DKN ini menggariskan alat tuju keselamatan negara berpastikan persekitaran dalam dan luar negara. Dalam mencapai maksud tersebut, asas negara yang termaktub dalam pelembagaan persekutuan perlu dipertahankan di samping menyesuaikan negara dengan nilai-nilai sejagat. Nilai-nilai teras DKN digubal secara holistik dengan mengambil kira komponen-komponen negara iaitu wilayah, kerajaan, rakyat, kedaulatan dan pengiktirafan antarabangsa. Pelaksanaan DKN akan dipantau bagi memastikan kesahanan strategi-strategi yang dirangka. Kejayaan DKN ini bergantung kepada komitmen, sokongan dan kerjasama semua kementerian, jabatan, agensi di peringkat persekutuan dan negeri, swasta, badan bukan kerajaan dan rakyat. Justru DKN ini perlu dijadikan rujukan utama dan panduan yang mesti dipatuhi dalam berubah, melaras dan melaksanakan dasar-dasar negara yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap keselamatan negara. Okey tuan-tuan, setakat itu saja. Terima kasih kerana bersama saya dalam pembentangan tugasan ini. Saya berharap tuan-tuan dapat sedikit perkongsian daripada pembentangan saya ini berkaitan dengan dasar keselamatan negara. Sekian, terima kasih.